Minuman keras campuran metanol dikesan dijual di pasaran haram pada harga yang rendah demi menarik minat pembeli. Majoriti pengguna yang menengguknya mengalami komplikasi kesihatan dan ada juga yang berakhir dengan kematian. Saksikan laporan khas bahaya arak dan keracunan metanol disediakan wartawan Tun Hizami Hashim. Saya boleh nampak ada orang tengah datang, tapi anak saya 2 orang tu saya tak dapat bezakan siapa yang sulung, siapa yang bongsu, tak dapat bezakan lah. Sama-sama aje. Encik tengah interview saya pun saya boleh nampak bayangan, tapi muka encik pun memang saya tak nampak. Itu penderitaan dialami seorang lelaki tempatan dikenali sebagai Kumar yang keracunan metanol setelah meneguk minuman keras pemberian rakannya. Lepas minum beberapa gelas, saya dah rasa macam sakit perut, muntah-muntah semualah. Saya tak berapa sedar sebab saya pun mabuk kan. Sampai pagi, lepas dah sedar pun, dah macam tak mabuk lagi tapi masih kabur juga. Tapi kabur tu makin lama makin teruk. Saya akan mati, apa dia ke stroke ke apa, kita tak pasti masa tu. Jadi saya pun takut, saya suruh wife saya panggil ambulans lah. 57 kes kematian telah dicatatkan di Malaysia sejak September lalu. Namun, mangsa antara yang berjaya diselamatkan daripada keracunan metanol. Doktor cakap suspek sebab arak itulah. Diorang cakap keadaan kritikal. Bila-bila bantu jantung boleh berhenti sebab badan saya, diorang cakap asid macam teruk sangatlah badan asid dia. Berikutan itu, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor memperkasakan operasi dalam membantras penjualan arak campuran metanol, termasuk menyerbu 2 buah permis di Petaling Jaya. Jika dilihat di hadapan permis, ia tidak ubah seperti kedai runcit biasa yang menjual barang keperluan harian. Namun di sebalik dan di belakang permis ini, didapati penjualan arak secara haram dilakukan menerusi tingkap ataupun drive-thru yang berlangsung pada jam 8 pagi sehingga 8 malam. Siasatan lanjut di dalam permis menemukan sebuah stor rahsia yang dipenuhi minuman keras pelbagai jenama tersembunyi di sebalik rak. Untuk dalam kedai ni, kita syaki, kita akan buat persempelan lebih kurang 5 jenis arak. Jenama-jenama ni yang kita syaki ada terlibat dengan kes keracunan metanol yang berlaku dalam daerah kita lah. Pemilik kedai runcit berusia 60 tahun ini mengakui menjual minuman keras pada kadar murah secara haram kepada pelanggan yang majoritinya warga asing. Itu arak belakang, anti juga berniaga. Okey, sudah berapa lama? Yang baru juga PKP ada. Baru juga sudah. 1 bulan ke 2 bulan ke 3 bulan? 3 bulan ada. 3 bulan ada. Kenapa mau jual ke belakang? Cari makan ya, lagi apa bikin sana kasih. Tahu macam. Kenapa tu? Kalau lesen ada, kalau semuanya okey, mesti jual depan. Ada semua mati ada, saya pun tak tahu. Bayar macam mana? Cash ke apa? Satu kali cash kasih, satu dia orang cakap nanti gaji kasih. Ada hutang juga? Hutang. Ayuh. Kuatir akan dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Makanan 1983, pekerja permis cuba berdalih dengan mendakwa kesemua minuman keras ini untuk kegunaan sendiri. Boleh minum enggak ini? Ini tak boleh minum. Cooking saja ini orang pakai. Ini pun ini saya pakai. Nampak macam boleh minum. Banyak yang pakai Satu orang saja, ini baru Ni untuk minum ni. Sebab apa? Kalau kata untuk kegunaan sendiri, tak boleh banyak macam ni. Macam tadi. Ada kotak, lepas tu diselitnya belakang. So kita ambil yang ni, kita sekali lepas kan. Selain itu, label pada botol minuman keras turut dikesan tidak mengikut syarat spesifikasi yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau kita lihat dari segi botol ini kalau kita nampak bahawa terdapat pelabelannya tidaklah orang kata tidak betul tulisan dia terlampau kecil Kalau kita lihat dari segi mata kasar memang kita tak nampak pun terlampau kecil dan sebagainya. Menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Datuk Indra Dr. Syahari Ngadiman, sepanjang tahun 2001, pihaknya telah menyita 1,167 botol minuman keras bernilai lebih RM12,000. Kita telah menerima 27 notifikasi kes-kes
berkaitan dengan keracunan metanol sehingga awal bulan 10 lalu lah. Di mana kalau kita lihat daripada jumlah tersebut 20 kes kematian telah berlaku. Kalau kita lihat bilangan kes yang tertinggi telah dilaporkan bagi daerah Petaling. Tujuan dia adalah untuk mendapatkan kesan yang segera terhadap arak berkenaan. Tapi sebenarnya dia punya kesan-kesan buruk terhadap metanol itu sendiri. Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan antar agensi menjalankan ujian ke atas minuman keras dan sepanjang tahun ini 111 sampel telah dikesan mengandungi metanol. Untuk analisis metanol ni kita hanya gunakan micropipette, vial sampel dan clamp lah. Juruanalisa yang dah kompeten kita akan bagi dia buat sampel metanol yang sampai lah. Kesemua sampel itu kemudian dimasukkan ke dalam mesin gas chromatography flame ionization detector bagi mengetahui jumlah metanol yang terkandung di dalam minuman keras. Cukup 40 vial kita akan run dalam masa 6 jam lebih kurang macam tu. Untuk sampel yang kita dah pernah run ni, kandungan metanol adalah sebanyak 34,587 mg per lit, menunjukkan bahawa minuman beralkohol itu adalah dah ditambah dengan metanol. WHO ada guideline dia sendiri yang boleh naturally occur dalam metanol dalam sampel beralkohol. Untuk beer 6 hingga 27 mg per liter. Okey, untuk dalam wine 96 hingga 321 mg per lit, dan untuk dalam distilled spirit dalam 10 hingga 220 mg per lit. Jadinya jika ianya ditambah adalah membahayakan kesihatan lah. Dr. Ong Suk Ha, antara pakar perubatan kecemasan di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Tengku Ampuan Rahimah yang merawat pesakit keracunan metanol sejak 4 tahun lalu. Anda kata pesakit datang mendapat rawatan awal, mungkin kadar risiko kematian itu lebih rendah lah, tetapi kadang-kadang dia pesakit pun boleh dapat kesan-kesan sampingan ataupun komplikasi macam penglihatan yang kabur ataupun kebutaan yang kekal lah. Metanol ini dalam badan kita sebenarnya akan dimetabolismkan. Okay, hasil daripada metabolisme metanol ini, formic acid akan dihasilkan. So, formic acid inilah yang merupakan bahan yang paling toksik, di mana formic acid ini akan menyerang kepada saraf optik. Saraf optik merupakan saraf yang paling kecil lah yang dekat mata. Ubat antidot etanol diberikan kepada pesakit seperti Kumar untuk menyembuhkan mereka daripada keracunan metanol. Dalam keracunan metanol, rawatan antidotnya terdapat dua jenis, iaitu etanol dan fomepizole. Apa yang kita akan lakukan ialah kita akan merujuk kes seperti ini kepada pakar nefrologi, di mana pesakit akan mendapat rawatan hemodialisis lah. Hemodialisis ini merupakan salah satu cara untuk menyingkirkan bahan toksik dari badan. Walaupun mengalami kecacatan penglihatan, Kumar tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Dr. Ong dan pihak hospital dalam memberikan jagaan rapi terhadapnya ketika di unit rawatan intensif ICU. Mau stop lah sebab kita minum sebab mau macam enjoy, relax. Tapi kalau dah sampai kesihatan terjejas macam ni, bagus janganlah. Saya takkan minum lagi lah, saya rasa. Siapa mahu jaga bini semua kan. Menurut pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, Dr. Norli Abdul Jabbar, metanol antara cecair kimia yang digunakan sebagai bahan bakar dalam industri automotif dan tidak seharusnya diminum oleh pengguna. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin menyuruh kepada semua rakyat Malaysia untuk mengamalkan gaya hidup sihat tanpa alkohol. Kajian telah menunjukkan bahawa tiada paras selamat untuk alkohol berada dalam tubuh daripada manusia. Sekiranya pengguna ingin mengambil minuman beralkohol, mereka perlu pastikan bahawa minuman beralkohol tersebut tidak diambil daripada yang dihasilkan sendiri ataupun kita panggil home brew. Dan sekiranya dibeli, pastikan bahawa memenuhi kriteria pelabelan dan minuman tersebut tidak meragukan
Sebarang aduan ataupun pelaporan berkenaan aktiviti pembuatan, penjualan ataupun pengedaran produk minuman beralkohol ni secara haram atau tidak berkastam boleh dilaporkan kepada talian penyeludupan Jabatan Kastam Diraja Malaysia atau boleh diadukan kepada Polis Diraja Malaysia. Masyarakat boleh melaporkannya kepada pejabat kesihatan yang terdekat. Individu yang menjual minuman keras mengandungi metanol boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara sehingga 10 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Laporan Tun Hizami Hashim, 999.